Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3 bab 1. Ini adalah cara menjawab soalan. Okey, soalan yang pertama. Kita terus ke soalan yang pertama. Lengkapkan rajah di bawah dengan fasa-fasa pembangunan atau cara yang betul. Okey, ini adalah soalan yang famous. Okey, fasa yang pertama. Okey, analisis masalah. Kita teruskan dengan jawapannya. Fasa yang pertama adalah analisis masalah. Fasa yang kedua adalah reka bentuk atau cara. Fasa yang ketiga adalah pengekodan. Fasa yang keempat pengujian dan penyah pijatan. Dan fasa yang kelima adalah dokumentasi. Okey, seterusnya kita masuk ke soalan yang kedua. Okey, dalam soalan yang kedua, dalam fasa, okey, jawapan dia apa? Dalam fasa analisis masalah. Okey, di fasa ini kita boleh pengatur cara akan menemu bual, membuat soal selidik dan pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan. Okey, di fasa analisis masalah. Okey, soalan yang ketiga, pada fasa reka bentuk atau cara, pengatur cara akan menulis menulis sudut kod dan melakar carta alir. Okey, soalan ini anda patut boleh jawab dengan mudah. Okey, soalan yang ketiga, semasa melaksanakan fasa pengekodan. Okey, fasa pengekodan, sudut kod akan ditukarkan kepada fasa pengekodan, sudut kod akan ditukarkan kepada kod arahan yang difahami oleh komputer. Okey, seterusnya soalan yang kelima, soalan yang famous juga. Nyatakan jenis-jenis ralat yang wujud semasa pelaksanaan atau cara. Okey, apakah jenis-jenis ralat yang wujud? Okey, kita boleh lihat jenis ralat yang wujud. Yang pertama adalah ralat sintek, yang kedua ralat masa larian, dan yang ketiga adalah ralat logik. Tiga-tiga ini kamu kena tahu apa itu ralat sintek, kena tahu apa itu ralat masa larian dan ralat logik. Okey, dia akan ditanya sehingga kamu ke tingkatan 5. Seterusnya soalan nombor 6. Nyatakan jenis-jenis dokumentasi yang wujud dalam fasa dokumentasi. Okey, ada dokumentasi luaran dan ada dokumentasi dalaman. Dokumentasi luaran ini terbahagi kepada dua, dokumentasi pustaka dan manual pengguna. Seterusnya kita masuk soalan yang ketujuh. Nyatakan teknik-teknik pemikiran komputasional yang boleh digunakan dalam pembangunan atau cara. Okey, ada 6 teknik semuanya. Kamu cukup hafal 4 sahaja untuk tingkatan 3. Kamu kena tahu apa itu teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan, teknik pengiklatan. Okey, ini tambahan teknik penangkulan logik dan teknik penilaian. Okey, anda perlu cari lagi 2 teknik ini di dalam internet untuk menguasai 6 teknik pemikiran komputasional. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8, teknik leraian digunakan untuk memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dan yang ke-9, teknik peniskalaan digunakan untuk memberi penekanan kepada aspek-aspek yang penting dan meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting. Ini juga kamu kena faham apa itu teknik peniskalaan. Dan yang ke-10, teknik pengecaman corak digunakan untuk meneliti persamaan corak-corak terhadap sesuatu masalah. Seterusnya kita masuk soalan yang ke-11. Terangkan maksud serta berikan contoh yang sesuai bagi menerangkan setiap ralat yang berikut. Okey, yang pertama ralat sintek. Apa maksud ralat sintek? Okey, di sini saya telah menyediakan jawapan. Okey, ralat sintek. Okey, sintek error adalah ralat yang disebabkan oleh penggunaan sintek sesuatu bahasa pengatur caraan yang tidak betul dalam penulisan satu atur cara. Contohnya adalah kesalahan tidak meletakkan tanda kurungan. Okey, ini jawapan bagi ralat sintek. Kita lihat pula jawapan bagi ralat masa larian. Okey, ralat masa larian, runtime error, ralat yang disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendak arahan. Ralat ini akan menyebabkan pelaksanaan atau cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej ralat yang tertentu. Contohnya kesalahan penggunaan operator matematik dan operator logik pada pemboleh ubah yang berjenis data string. Okey, jika ralat masa larian ini, dia akan paparkan error di line yang mana dia terjadi. Itu adalah satu ciri-ciri ralat masa larian. Okey, yang ketiga, ralat logik. Okey, ralat logik, logical error, ralat yang disebabkan oleh kesilapan logik pengatur caraan sehingga menyebabkan atur cara menghasilkan output yang salah. Contoh, kesalahan membuat pengiraan darab, anda letak tanda tambah. Okey, jadi output dia akan keluar jawapan yang salah. Okey, anda kena pastikan anda boleh hafal dan tahu
cara untuk mengeluarkan jawapannya. Okey, seterusnya kita terus ke soalan yang ke-12. Nyatakan dua cara yang digunakan dalam Python untuk membezakan penyataan komen dengan baris kod arahan. Okey, mari kita lihat di sini. Okey, single dia ada dua jenis, single line comment, penggunaan hashtag bagi permulaan komen untuk single line comment. Contoh, okey, hashtag this is comment. Okey, ini adalah atur cara kamu, ini adalah atur cara kamu. Okey, di sini kamu letak hashtag untuk komen tersebut. Okey, atur cara tidak akan runkan komen anda. Atur cara hanya jalankan, atur cara hanya jalankan atur cara yang anda tulis. Okey, selepas ada hashtag dia tidak lagi baca. Okey, seterusnya adalah multiple line comment. Okey, komen berbilang baris sedikit berbeza. Cukup gunakan 3 petikan tunggal sebelum dan selepas yang anda mahu komen. Okey, kita boleh lihat di sini contoh. Okey, ini adalah contoh 3 petikan. Ini adalah komen. Okey, ini adalah atur cara anda. Okey, 3 petikan ini menunjukkan ini adalah komen yang tidak akan di-run oleh atur cara anda. Seterusnya kita masuk soalan yang ke-13. Jelaskan kepentingan library dokumen dalam pembangunan atur cara. Library dokumen ini adalah dokumentasi pustaka. Okey, dokumentasi pustaka memberikan maklumat tentang perisian, perkakasan, algoritma, atur cara dan kod arahan atur cara kepada pengguna akhir. Okey, kepada pengguna akhir. Okey, itu adalah kepentingan library documentation. Okey, yang ke-14. Soalan yang ke-14, apakah kepentingan dokumentasi dalaman? Kepentingannya adalah untuk membantu pengguna pengatur cara baru untuk memahami atur cara yang telah dibangunkan, memudahkan penyelenggaraan sesuatu aplikasi atau atur cara. Selesai tentang 14 soalan yang selalu akan ditanya dalam peperiksaan. Okey, soalan ini anda boleh lihat pada buku teks anda dan ini adalah contoh jawapannya yang saya telah beri. Okey, jika jawapan saya terlalu laju, anda boleh ulangi lihat video ini pada masa akan datang. Okey, kita masuk soalan objektif. Soalan objektif yang pertama. Fasa pembangunan atur cara terdiri daripada fasa pembangunan atur cara ada 5. Okey, ini adalah jawapan dia. Analisis masalah, reka bentuk atur cara, pengokodan, pengujian dan pijatan dan dokumentasi. Okey, manakah jawapan yang betul? Kita cari yang paling tepat. Jawapan dia adalah B, mengikut aturannya. Okey, analisis masalah, reka bentuk atur cara, kemudian pengokodan, selepas kodan baru kita buat pengujian dan pijatan dan akhir sekali dokumentasi. Jadi jawapan yang sebenar-benarnya adalah B. Okey, jawapan yang sebenar-benarnya adalah B. Seterusnya kita ke soalan nombor 2. Dalam fasa analisis masalah, pengatur cara akan mengenal pasti input, proses dan output. IPO. Di sini adalah IPO. Input, proses dan output. Okey, soalan yang ketiga. Dalam fasa reka bentuk atur cara, pengatur cara akan menulis sudut. Jawapan dia adalah menulis sudut, melukis catat array dan mereka bentuk antara muka pengguna. Soalan yang keempat, penyataan manakah menerangkan dokumentasi dalaman yang betul? Dokumentasi dalaman bertujuan untuk membantu pengguna menggunakan aplikasi yang telah dibina. Okey, ini jawapan dia salah. Dokumentasi dalaman disediakan untuk membantu pengatur cara memahami aplikasi yang dibina. Okey, kita tengok jawapan yang lain. Dokumentasi dalaman bertindak sebagai manual pengguna. Okey, dokumentasi dalaman mengandungi proses pemasangan perisian secara langkah demi langkah. Okey, so jawapan dia adalah B. Okey, seterusnya kita ke soalan yang kelima. Seorang pengatur cara telah mengalami masalah apabila paparan output yang terhasil adalah salah. Apakah jenis ralat yang boleh dikaitkan dengan situasi di atas? Okey, ralat sintek, ralat masalahkan, ralat logik atau ralat pelaksanaan. Okey, apabila output terhasil adalah salah, jawapan dia adalah ralat logik. Okey, seterusnya, teknik apa yang digunakan apabila masalah besar dipecahkan kepada bahagian-bahagian masalah yang lebih kecil? Okey, jawapan yang mudah, teknik leraian. Okey, seterusnya, Raimi ditugaskan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara sebuah basikal dengan sebuah motosikal. Raimi telah menggunakan teknik pengecaman corak. Okey, persamaan dan perbezaan. Jadi pengecaman corak. Okey, jawapan dia B. Dan seterusnya, soalan yang ke-8, atur cara yang dibina merupakan model yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang serupa. Pembinaan model ini merujuk kepada teknik. Okey, teknik apa? Pembinaan model adalah teknik pengiklakan. Okey, teknik pengiklakan. Selesai untuk soalan
8 kita akan sambung pada video yang seterusnya.